Jenayah komputer di Malaysia 2025 meningkat membimbangkan ancaman cyber menjejaskan individu, organisasi dan ekonomi. Jenayah cyber merujuk aktiviti jenayah melalui komputer, rangkaian atau internet termasuk penipuan, kecurian identiti, pencerobohan data. Laporan MY-CART Q1 2025 mendedahkan peningkatan 76% kes pencerobohan, penggodam mencuri atau mengubah data. Ia risiko termasuk kerugian kewangan, kehilangan akses sistem, hakisan kepercayaan pelanggan, penyebaran perisian hasad. Pencegahan, guna kata laluan kuat, pasang EDS, tembok api dan perisian antivirus. Perkukuhkan penguatkuasaan undang-undang, jalankan kempen kesedaran awam, aktifkan 2 faktor autentikasi untuk keselamatan lebih baik. Anda kemahuan hubungi Cyber Security Malaysia, PDRM, Adama Suruhanjaya Komunikasi dan ke Multimedia Malaysia. Amalan keselamatan cyber baik penting mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk semua. Pernahkah anda terfikir untuk daftar harta intelek perisian AI di Malaysia? MyIPO, laman web rasmi Malaysia, sediakan maklumat perkhidmatan harta intelek, cap dagangan, paten, hak cipta. Untuk perisian AI, hak cipta utama lindungi kod sumber, struktur program, dokumentasi, proses pendaftaran, muat turun isi borang CR satu MyIPO, hantar kaunter semakan bayar RM200. Setelah direkodkan, sijil hak cipta dihantar 6 bulan, bukti undang-undang kukuh. Melindungi harta intelek AI, anda bukan sahaja galakkan inovasi, tapi lindungi aset ekonomi. Semua orang nak privasi kan? Tapi, korang tahu tak macam mana privasi ni dilindungi atau dipantau kat Malaysia? Semua orang nak kawal data peribadi diorang. PDPA inilah yang bagi korang sikit kuasa tu. Semua orang cari cara mudah nak kekal selamat online. Privasi ni penting tahu, sebab data peribadi kita boleh dikumpul, bocor atau disalahguna. Kat Malaysia, PDPA dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi bagi korang hak akses, betulkan, tarik balik persetujuan. Tapi, pemantauan memang ada. Pemantauan rangkaian, sistem, aktiviti pengguna, keselamatan siber, ni semua syarikat guna untuk lindungi sistem. Majikan guna untuk pantau produktiviti, pihak berkuasa guna untuk siasatan. Nak kurangkan pemantauan, guna aplikasi yang ada enkripsi hujung ke hujung, VPN yang boleh dipercayai, ketatkan apa yang korang kongsi kat media sosial. Ingat, pemantauan ni boleh melindungi atau membahayakan. Ketelusan, polisi yang jelas, pengawasan undang-undang tu penting sangat. Sentiasa ambil tahu, tuntut hak PDPA korang dan berhati-hati dengan apa yang korang kongsi. Dalam dunia digital hari ini, kebolehpercayaan komputer amat penting untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan konsisten, tepat dan stabil. Tanpa kebolehpercayaan, operasi harian boleh terganggu, data hilang dan banyak proses kritikal boleh gagal. Sistem komputer yang boleh dipercayai memastikan tugasan seperti penyimpanan data, transaksi keuangan, operasi perniagaan dan otomasi dapat berjalan tanpa gangguan. Apabila sesuatu sistem kerap gagal atau terdedah kepada ralat, risiko pencerobohan data juga meningkat. Inilah sebabnya kebolehpercayaan berkait rapat dengan keselamatan maklumat dan produktiviti pengguna. Salah satu contoh ketidakbolehpercayaan yang terkenal ialah tragedi roket Ariane 5. Dalam masa hanya 37 saat selepas dilancarkan, roket itu meletup akibat ralat perisian. Data yang tidak serasi antara sistem lama dan baharu menyebabkan limpahan nilai, komputer terhempas dan roket hilang kawalan. Peristiwa ini menunjukkan betapa kecilnya ralat, tetapi besar akibatnya. Kebolehpercayaan juga dapat dilihat dalam perbandingan telefon bimbit. Apple terkenal dengan kawalan penuh ke atas hardware dan iOS, kemas kini jangka panjang, tahap kepuasan pelanggan yang tinggi dan ketahanan perkakasan. Android pula bergantung kepada jenama pengeluar. Ada model premium seperti Samsung dan P-Hale yang sangat stabil dan tahan lama, tetapi model bajet mungkin mempunyai sokongan kemas kini yang lebih pendek atau komponen kurang berkualiti.
Namun, Android lebih terbuka untuk penyesuaian dan biasanya lebih mudah dibaiki. Kesimpulannya, kebolehpercayaan komputer memainkan peranan besar dalam memastikan teknologi mampu berfungsi dengan selamat dan berkesan. Dengan penyelenggaraan berkala, amalan keselamatan yang baik dan pilihan peranti yang tepat, kita dapat meningkatkan kestabilan sistem serta menjamin kelancaran tugas dalam jangka panjang. Etika profesional dalam sains komputer merujuk kepada prinsip dan garis panduan yang mengawal tingkah laku serta tanggungjawab individu yang bekerja dalam bidang teknologi maklumat. Dalam era digital yang semakin kompleks, pengamal sains komputer bukan sahaja bertanggungjawab memastikan sistem berfungsi dengan baik, tetapi juga memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara beretika, selamat dan bertanggungjawab. Aspek seperti privasi, keselamatan data, integriti, ketelusan dan keadilan menjadi semakin penting apabila teknologi memberi kesan langsung kepada masyarakat. Oleh itu, pemahaman terhadap etika profesional amat diperlukan bagi memastikan setiap keputusan dan tindakan dalam pembangunan atau penggunaan teknologi mematuhi nilai moral serta standard industri. Contoh dalam pembangunan MySejahtera, prinsip awam menggariskan untuk melindungi data pengguna dan mencegah kebocoran informasi sensitif. Prinsip klien majikan menuntut kejujuran dalam melaporkan risiko dan potensi masalah kepada pihak berkepentingan. Prinsip produk menekankan pentingnya menguji sistem enkripsi yang kuat untuk memastikan keamanan aplikasi. Dan prinsip pertimbangan profesional mendorong pengambilan keputusan yang objektif tanpa tekanan eksternal. Pematuhan etika ini memastikan aplikasi seperti MySejahtera selamat dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap teknologi. Oleh itu, pahami etika profesional untuk membangunkan dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.